Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita dapat bertemu untuk meneruskan pengajian kuliah kita Tazkiyatun Nafs daripada perbahasan kitab Ighathatul Lahfan fi Masayidis Syaitan, menyelamatkan hati daripada tipu daya syaitan, karangan Al-Imam Abu Abdullah Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Baik, jadi kita masih lagi membahaskan tipu daya syaitan terhadap golongan yang mengharuskan alat-alat hiburan yang melalaikan dan melekakan, seperti alat-alat muzik, permainan yang melekakan dan melalaikan, dan seangkatan dengannya. Masih lagi membahaskan berkenaan dengan hadis-hadis larangan berkenaan dengan alat-alat muzik, dan juga ancaman yang dikemukakan dalam hadis-hadis dan athar berkenaan dengan ancaman dan amaran bagi golongan yang menghalalkan perkara yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul, dan hukuman ancaman dan bentuk hukuman yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadis dan juga athar yang sangat banyak. Jadi kita sebelum ni kita sebutlah tentang maskhun, maknanya diubah rupa fizikal. Ini golongan yang menghalalkan minum arak, menghalalkan alat-alat muzik, dan juga sutera kepada orang lelaki. Baik, jadi hadis ini sangat banyak, sangat banyak yang kita dah bacakan perkataan Imam Ibn Qayyim, iaitu hadis ini sangat banyak. Hadis-hadis yang menceritakan tentang ancaman itu sangat banyak, terlalu banyak sehingga mustahil kita nak mengatakan ianya hadis yang dhaif. Itu sebab kita dah sebut sebelum ni kan, Imam Ibn Qayyim dia tetap pertahankan alasan dan hujah bukti yang menunjukkan kesahihan hadis dalam Sahih Al-Bukhari tentang la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif. Yani Nabi SAW sudah memberitahu kepada kita pasti akan ada dalam kalangan umatku, Nabi kata min ummati, maknanya dalam kalangan orang Islam, yang akan menghalalkan perkara-perkara yang disebutkan seperti arak, zina. Zina dah ada dah jelas, iaitu orang yang mengaku Islam tapi dihalalkan zina, ada tak? Ada. Syiah menghalalkan nikah mut'ah, sedangkan nikah mut'ah itu sudah dimansuhkan dan sudah menjadi haram dengan ijma'. Nikah mut'ah ni maknanya nikah kontrak, so tidak ada nafkah, tidak ada dari sudut tanggungjawab, itu gugur, maknanya kontrak, maknanya menikah dalam tempoh yang ditentukan kemudian bercerai. Jadi dia hakikatnya zina, hakikatnya perzinaan, so diharamkan dalam syariat, diharamkan. Jadi golongan Syiah mereka menghalalkan mut'ah, jadi menghalalkan zina secara asasnya. Jadi itu sudah menunjukkan kebenaran apa yang Nabi SAW khabarkan tentang akan ada umatku yang menghalalkan perkara tersebut, perzinaan akan ada, kan? Allahul musta'an. Baik, kemudian kita dah lihat bagaimana Imam Ibn Qayyim rahimahullah menghuraikan tentang makna diubahkan rupa fizikal mereka. Itu kita dah bacakan sebelum ni. Dari sudut perangai, kan, berubah sedikit demi sedikit, tahap demi tahap. Baik. Kemudian kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa min makaidihi, kita tengok pada tipu daya yang berikutnya. Patutnya selepas ni Imam Ibn Qayyim bahas tentang nikah tahlil, nikah Cina buta, panjang. Ini sebenarnya kita dah
tipu daya syaitan ni dan iblis dan syaitan ni pada golongan yang apa dia bermudah-mudah dalam masalah pernikahan, dan pernikahan maknanya dalam isu nikah tahlil. Yang ini kita dah bincangkan sebelum ni, yang kita tak akan ulang lah. Cuma ini perincian yang lebih detail. Baik, kita tengok pada yang seterusnya. Maknanya yang tentang alat-alat muzik ni kita dah habislah setakat tu. Baik, yang kita baca yang berikutnya, faslun. Maknanya kita skip yang pada nikah tahlil tu panjang. Dan juga pada masalah talak dan sebagainya. Ini dalam perbahasan awal kita pernah bahaskan. Isu ni kita pernah bahaskan sebelum ni. Jangan rasa kita tak perlu kita ulang dan kita baca balik, sebab Imam Ibn Qayyim dia ulang balik. Tipu daya syaitan pada perkara-perkara yang berkait dengan pernikahan ni. Kita boleh rujuk pada kelas kita yang sebelum ni lah. Baik. Yang berikutnya, kalau kita tengok di sini, kita nak tengok ومن فصل ومن مكايده التي كاد بها الإسلام وأهله الحيل والمكر والخداع الذي يتضمن تحليل ما حرمه الله وإسقاط ما فرضه ومضادته في أمره ونهيه وهي من الرأي الباطل الذي اتفق السلف على ذمه. Jadi hari ini kita dah selesai maknanya tipu daya syaitan dalam menyesatkan anak Adam, menyesatkan manusia melalui alat-alat hiburan, melalui alat-alat muzik. Ada kemudian hadis-hadis dan athar tentang pengharaman itu sangat banyak, dan bahkan dinukilkan ijma' oleh Imam Ibn Qayyim. Sebelum ni kita dah lalui, dan kita sudah bagi tahulah stand sebenar, stand asal dan stand mauqif asas dan mauqif asal kita pada isu berkenaan dengan muzik, alat-alat muzik ni, dan kita teguh berpegang dengan pendapat imam 4 mazhab, ijma' mereka. 4 mazhab bersepakat akan pengharaman alat-alat muzik ini. Cuma yang ada khilaf itu berlaku pada selepas mereka, ulama yang datang kemudian. Jadi itu tidak dikira sebagai khilaf yang mu'tabar sebenarnya. Ya, mungkin dia mu'tabar pada golongan mutaakhirin, tetapi dia tidak mu'tabar bagi golongan mutaqaddimin dan kalangan salaf. Jadi kita kena bezakan. Cuma pendirian kita maknanya bukanlah selagi perkara itu masih lagi ada perbahasan dan perbincangan dalam kalangan ulama ahli ilmu, maknanya kita tidak bolehlah bersikap terlampau keras, sehingga kita sampai tahap yang kita sebut sebelum ni mengkafirkan golongan yang tidak sependapat dengan kita. Itu tidak benar lah. Stand kita jelas kat situ. Orang tanya kita tentang alat-alat muzik ni, stand kita seperti mana yang dipegang oleh salafus salih, Nabi SAW, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, imam 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Asy-Syafi'i. Semua itu jelas, dan juga ashab mereka, ashab dalam kalangan atba' a'immatul arba'ah, dalam kalangan ahli tahqiq, dalam kalangan muhaqqiqin, ahlul hadis, muhaddithin, kesemuanya bersepakat. Cuma ada dalam kalangan ulama yang mengharuskan atau menghalalkan alat muzik itu, tetapi mereka itu termasuk dalam golongan yang Nabi SAW kata, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal khamr al-harir wal khamra wal ma'azif. Mereka termasuk, tetapi bukan bermaksud apa yang Nabi bagi tahu itu menunjukkan Nabi mengkafirkan orang yang menghalalkan terus alat-alat muzik itu, kerana adanya syubhah, kerana adanya keraguan-keraguan yang dibawakan oleh mereka. Jadi kat situ perincian dia kena sinkronis dengan ilmu akidah, dengan ilmu kita kata dari sudut akidah, lepas tu dari sudut dakwahnya,
dari sudut apa lagi, semua tu kena synchronize balik. Dia kena selaraskan. Dia tak boleh kita ambil satu, kemudian kita bersikap dengan tanpa disiplin yang benar. Itu kita kena faham jelas. Sampaikan dalil dan juga perkataan ulama tentang alat-alat muzik ni kita sampaikan, tetapi bukan bermakna kita menghukum orang yang berpegang dengan pendapat yang menyelisihi ijma', tapi tak semestinya menyelisihi ijma' itu terus kita hukum kafir. Ini kena hati-hati. My kawan dia tergesa-gesa bila dia tengok orang tu tolak saja ni tu dia hukum kafir, hukum sesat dan sebagainya. Itu kita kena hati-hati. Bab hukum tu kita jangan tergesa-gesa, tapi kita sampaikan. Balighu anni walau ayah. Kita sampaikan. Wa ma anta alaihim bijabbar fadzakkir bil Quran man yakhafu wa'id. Engkau wahai Muhammad bukan boleh menjadi pemaksa ke atas mereka. Lasta alaihim bimusaitir. Kau bukan pemaksa ke atas mereka. Jadi Allah Taala dah ingatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan dan Nabi bukan sebagai pemaksa. Allah Taala a'lam bissawab. Baik. Jadi antara fasal yang berikutnya, antara tipu daya syaitan yang dia telah menipu dengannya orang Islam dan ahlinya, yakni orang Islam, iaitu al-hiyal wal makru wal khida'. Hilah, tipu daya dan juga penipuan, makru wal khida', tipu daya. Yang mengandungi tahlil ma harramahullah, iaitu hilah-hilah yang digunakan untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan. Wa isqat ma faradahu, atau untuk menggugurkan kefarduan yang Allah fardukan. Ini bahaya. Dan menentang apa yang menjadi perintahnya dan larangannya. Dan ini termasuk daripada pendapat batil yang telah sepakat ulama salaf mencelanya. Maknanya al-hiyal, al-makru wal khida', maknanya hilah-hilah yang digunakan untuk menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau untuk menggugurkan kefarduan sesuatu perkara. Hilah-hilah yang digunakan oleh sebahagian orang yang mereka itu terpedaya dengan tipu daya syaitan, tipu daya iblis. Maknanya ini yang nak dibahaskan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Dia termasuk dalam ra'yun batilun atau ar-ra'yul batil, pendapat yang batil, yang telah disepakati oleh salaf, sahabat Nabi, tabi'in, atba'u tabi'in, ulama dalam kalangan mereka mencelanya. Kata Imam Ibn Qayyim lagi, fa innar ra'ya ra'yani, kerana pendapat itu ada dua jenis. Yang pertama, ra'yun yuwafiqun nusus. Pertama, pendapat yang menepati nusus, menepati teks-teks agama, menepati Al-Quran dan Sunnah, athar salaf. Wa tashhadu lahu bisihhati wal i'tibar, fahuwa alladhi i'tabarahu as-salaf wa 'amilu bih. Dan disaksikan kebenaran, kesahihannya itu, dan dengan kesahihannya itu disaksikan dengan i'tibar, kias yang benar. Bahawa alladhi i'tabarahu as-salaf wa 'amilu, dan ianya lah yang diamalkan oleh salaf dan diambil i'tibar, maknanya dikiaskan oleh salaf, digunakan oleh salaf. Maknanya mereka jadikan neraca untuk mereka timbang pendapat itu. Mereka jadikan pendapat yang mereka berpendapat itu, mereka ambil daripada Al-Quran dan Sunnah, menepati Al-Quran dan Sunnah, serta ijma' salaf, ijma' sahabat, tabi'in dan ulama yang datang kemudian. Bismillah. Itu pendapat yang pertama. Maknanya pendapat ni ada dua. Pendapat ra'yan, ar-ra'yu ra'yan, wa inna ar-ra'ya ra'yani. Pendapat itu ada dua. So pendapat yang pertama, pendapat yang menepati Quran dan Sunnah. Yang ini yang diamalkan oleh salaf. Jadi maknanya apa-apa saja pendapat dia nak tengok, ni pendapat ni. Orang ni berpendapat, saya berpendapat, contohnya dia kata saya berpendapat bahawasanya
anak-anak itu sepatutnya mereka diasingkan tempat tidur mereka ketika mereka berusia 10 tahun ke atas. Saya berpendapat. Kita pun tengok, oh kamu pendapat. Kita cek dia punya pendapat, betul tak? Oh, ada hadis. Hadis Nabi SAW yang perintahkan supaya diasingkan. Wafarriqu bainahum fil madaji'. Nabi suruh asingkan dan pisahkan anak lelaki dan perempuan daripada tempat tidur mereka ketika usia 10 tahun. Oh, jadi pendapat dia menepati Quran dan Sunnah. Nampak? Quran apa? Quran Allah Ta'ala kata apa dia? Ya ayyuhallazina amanu taqullah ittaqullah kan? Ataupun qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada menjadi bahan bakaran api neraka kan. Dan hadis Nabi SAW menjelaskan tentang konsep dan juga prinsip-prinsip tarbiyah pendidikan anak dan sebagainya sudah dijelaskan. Jadi orang itu dia berpendapat berdasarkan menepati Quran dan Sunnah, jadi pendapat dia diterima. Macam itulah kan. Contoh lagi, kalau kita tengok ada orang saya berpendapat kan, kita kena galakkan kaum orang-orang muda ini untuk menikah cepat, menikah ketika usia muda, supaya menggalakkan agar mereka dapat meningkatkan produktiviti dari sudut kelahiran anak, menambahkan lagi kelahiran anak, kerana bilangan populasi kadar kelahiran ni makin rendah contoh di negara kita. Jadi ada menteri pun berpendapat kita kena galakkan orang untuk menikah, untuk bina keluarga, untuk ada anak dan sebagainya, untuk meningkatkan kadar kelahiran yang kita tengok sejak akhir ni makin menurun kerana adanya dogma dan juga stigma yang negatif tentang perkahwinan sekian. Jadi pendapat tu kita timbang, betul lah, oh Al-Quran suruh, Al-Quran bagi tahu nabi-nabi dan rasul ni menikah kan. Nabi SAW perintahkan supaya ma'syaral syabab man istata'a minkumul bah atau falyatazawwaj kan. Nabi suruh menikah, seorang yang mampu maka menikah sekian. Lepas tu adanya galakan untuk mengembangkan zuriat, keturunan dan sebagainya untuk agama Islam, untuk menyebarkan Islam dan sebagainya. Oh, jadi pendapat dia tepat. Itulah maksud pendapat yang bertepatan dengan Quran dan Sunnah, atau pendapat yang muwafaqun lin nusus, kata Imam Ibn Qayyim. Maknanya menepati teks-teks agama lah, maknanya menepati Al-Quran dan Sunnah. Baik. Jadi di sini pula wa ra'yun yukhalifun nusus wa tashhadu lahu bil ibtal bil ibta' wal ihda wa walladhi dhammuhu wa ankaru. Yang kedua adalah pendapat yang menyalahi nusus, pendapat yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah, ijma' salaf, athar sahabat, dan disaksikan baginya pembatalan dan penafian, maknanya terbatal, maknanya pendapat itu terbukti ianya adalah batil, tak betul, salah, iaitu yang menyalahi Quran dan Sunnah. Dan inilah pendapat yang dicela dan diingkari oleh golongan salaf. Contohnya macam orang yang berpendapat tadi, dia kata saya berpendapat kita tak perlu tak izinkan untuk guru atau pengajar untuk merotan anak murid, diharamkan. Timbang, sebenarnya tak betul juga diharamkan, cuma mungkin ada garis panduan lah, dibuat garis panduan. Okey, jadi pendapat ni tak betul. Sebab apa? Dalam hadis dan Quran ada, bukan tak ada benda tu. Dalam hadis Nabi SAW, dalam athar disebutkan ada, maknanya beberapa hadis, walaupun hadis itu ada pelbagai lafaz dan sebagainya, ada riwayat yang lemah dan sebagainya, tetapi ada asas dan sandaran. Maknanya tenaga pengajar, pendidik tu dia kena ada juga elemen-elemen yang berbentuk hukuman, tetapi bukanlah hukuman yang melampaui batas, bukanlah juga sampai boleh mencederakan. Itu bincang kemudian. Tapi kalau nak kata pendapat tu betul ke tak, 100% betul, tapi dia bersalahan kan. Contohnya dia kata guru tak boleh langsung marah anak murid, salah lah. Sedangkan dalam hadis-hadis Nabi SAW ada waktu Nabi SAW marah, memberikan pengajaran dan sebagainya, boleh diharukan, cuma taklah sampai tahap 24 jam marah kan. Ataupun ada orang bagi pendapat, dia kata
Kita kena bismillah. Dia kata orang lelaki kena tukar kerja dengan isteri kat rumah. Isteri kena pergi keluar kerja, lelaki kena duduk kat rumah jaga anak, masak apa semua. Kemudian kita pun timbanglah, betul ke pendapat ni? Kan? Oh, Quran kata ar-rijalu qawwamuna 'alal nisa, lelaki itu pemimpin bagi wanita. Ini kita timbanglah. Jadi nampak ni tak tepat ni, tak betul ni. Jadi ditolak. Kan? Tak, bukan boleh semua keadaan semua orang sama kan. Jadi dilihat, ditinjau pula. Sama juga macam orang yang memberikan pendapat-pendapat yang pelik-pelik, maknanya semua itu ditimbang dulu. Tak boleh kita terus terimalah. Jadi itu maksud an-ra'ya ra'yan. Pendapat itu ada dua. So pendapat yang mendapati Quran dan Sunnah, ijma' salaf, dan pendapat yang menyalahi. Contoh macam ada pula yang kita berpendapat konsert, muzik dan apa semua ni dihalalkan saja, diberikan saja, tak perlu kita tapis. Ni kesalahan. Kesalahan. Kerana dalam Islam adanya tanggungjawab amal ma'ruf nahi munkar kepada pemerintah yang perlu mengawal apa hiburan dan sebagainya. Itu semua ada batasannya. So tak boleh kita terus terima saja. Dia tak boleh. Kan? Tak ada isu. Tu dihentam pula mufti dan sebagainya. Itu tak betul lah. Itu ra'yu al-dham atau ra'yu al-batil. Pendapat yang batil. So pendapat yang batil ni ditolak. Walaupun siapa yang cakap dia. Siapa yang cakap sekalipun dia, kalau dia batil, menyalahi Quran dan Sunnah, tetap ditolak. Baik, itu contoh. Wa kadzalika al-hiyal naw'an. Demikian juga hilah-hilah, ada dua jenis. Naw'un yutawassalu bihi ila fi'lin ma amara Allah ta'ala bihi wa taraka ma naha anhu wa takhallus min al-haram wa takhlis al-haq min al-zalim al-mani' lahu wa takhlis al-mazlum min yadi al-zalim al-baghi. فهذا النوع محمود يثاب فاعله ومعلمه. Demikian juga hilah-hilah. Hilah-hilah ni ada dua jenis. Yang pertama, jenis yang menyampaikan kepada perintah yang apa yang Allah perintahkan, dan untuk meninggal apa yang ditegah oleh Allah, dan untuk melepaskan diri daripada perkara yang haram, dan untuk memurnikan kebenaran daripada kezaliman yang menghalangnya, juga untuk melepaskan orang-orang yang dizalim daripada tangan orang yang zalim, yang melampaui batas. Dan ini adalah jenis hilah yang terpuji ataupun hilah yang diberikan pahala. Dan hilah ni ada dua. Hilah yang menyampaikan kepada perintah Allah, menyampaikan kepada membebaskan kezaliman daripada orang yang dizalimi, orang yang terzalimi, melepaskan juga daripada perkara-perkara yang melampaui batas, maka itu hilah yang dibenarkan atau hilah yang terpuji. Contoh apa hilah ni? Contoh as-sulh bainal muta'amirain atau as-sulh bainal mutakhasimain minal muslimin. Contoh iaitu perbaikan perdamaian yang diusahakan untuk mendamaikan dua kelompok ataupun dua orang Islam yang bergaduh. Maka dibuat hilah untuk mendamaikan. Boleh tak? Harus. Bahkan dia terpuji. Contoh macam islah antara suami isteri yang bergaduh, yang berbalah. Jadi ada pihak yang ketiga, hakim dilantik ataupun adanya pendamai, hakaman. Hakaman maknanya dalam Quran Allah tak sebut hakaman kan, maknanya adanya wakil yang akan memutuskan. Mereka ni adalah yang akan mendamaikan. So mereka akan berusaha untuk cari jalan perdamaian antara dua pihak, atau contoh tadi suami isteri yang bertelagah tadi, untuk berdamai sebelum dibawakan kes itu kepada untuk ditentukan oleh hakim di mahkamah syariah contoh. So adanya pendamaian dulu. So kena jadi bila dalam proses perdamaian tu mungkin ada hilah-hilah yang digunakan untuk menyampaikan kepada maksud, maknanya untuk menyampaikan kepada keadilan, menyampaikan kepada kebenaran, maka ketika itu hilah yang digunakan adalah diharuskan. Contoh apa lagi hilah yang boleh digunakan atau hilah yang maknanya diharuskan? Contoh menolak kezaliman. Contoh macam orang yang dia tidak mahu memudaratkan keselamatan dirinya dalam
dalam beberapa perkara, contohnya perkara yang mungkin boleh memudaratkan keselamatan dirinya, contohnya orang yang terlibat dalam dia bukan nak bagi rasuah, tetapi disebabkan keadaan ataupun situasi sekelilingnya itu memang sudah susah untuk diubah lah, maknanya orang dah memang kaki rasuah contoh. Kemudian melibatkan orang-orang yang ada kepentingan, pihak berkuasa dan sebagainya. Dan dia tahu kebarangkalian untuk dia melaporkan perkara tersebut kepada pihak yang lebih atas SPRM ke apa ke yang lebih berkuasa, itu tipis. Kerana ada pengaruh-pengaruh yang tertentu yang berkuasa yang menyekat perkara tersebut, kebenaran itu untuk sampai. Jadi dia terpaksa untuk menggunakan helah. Antaranya apa? Contohnya helah. Kan ada orang panggil apa? Ini dibahaskan oleh sebahagian ulama apa? Dipanggil kalau kita rasuah lah, duit kopi kan. Tapi ada orang yang dia lemah, dia tak mampu nak ubah kemungkaran tu, dan kalau dia ubah juga maknanya dia dah timbang kebarangkalian untuk dia kena kemudaratan yang lebih itu lebih tinggi. Jadi dia timbang maslahah, dia tengok mafsadah itu lebih tinggi. Ini selalu yang orang dah dikelilingi dengan samsing ataupun orang yang duduk di tempat yang bukan tempat dia. Jadi dia nak tolak mudarat tu, dia terpaksa keluarkan bayaran tu, dia terpaksa bagi juga. Ketika itu harus untuk dia bagi. Dia berhelah kat situ. Dia ada helah dekat situ, dia bagi, tetapi kita kena ingat dia bagi dalam rangka untuk menolak kemudaratan. Dia bukan nak rasuah, tapi disebabkan orang yang dah sekeliling tu dah teruk dan sebagainya, dan dia bagi juga tapi dengan perasaan yang tidak redha dan sebagainya. Bukan dia nak menghalalkan rasuah, bukan dia nak tetapi kerana nak menolak kemudaratan, dibagi juga untuk menolak kemudaratan yang sedikit. Ataupun macam contoh, kita bagi contoh helah kan digunakan macam orang yang jenayah contohnya yang melibatkan tebusan dan sebagainya. Boleh tak guna helah? Boleh, untuk menolak kemudaratan. Contoh itulah tebusan. Contoh ada orang tu dicolek, kemudian contoh pihak berkuasa dia nak menarik perhatian pencolek itu, maka dia pun menyediakan wang tebusan dan sebagainya untuk digunakan sebagai helah untuk menangkap dia dan sebagainya, untuk mengesan penjenayah yang pencolek dan sebagainya. Ketika itu helah itu diizinkan, dibenarkan. Sama juga macam ketika peperangan dan sebagainya, helah itu dibenarkan. Itu tak sama tu, keadaan-keadaan bukan semua benda yang kita kata helah itu semuanya diharamkan. Maknanya ada yang diharuskan. Antaranya yang Imam Ibn Qayyim kata tadi, kalau nak membebaskan daripada kezaliman ataupun nak mengangkat kemudaratan atau nak melepaskan al-mazlum, yakni orang yang dizalimi ataupun yang terzalimi daripada kezaliman orang yang menzaliminya, maka kesemua itu adalah termasuk dalam helah yang yusabu alaihi, jadi diberikan pahala. Jadi kalau dia buat tu kerana dia nak menyampaikan kepada perintah Allah. Perintah Allah, Allah Ta'ala perintah supaya menegakkan kebenaran, untuk menghilangkan kezaliman, membantu orang yang zalim dan sebagainya. Ataupun perintah Allah untuk supaya kita ni menolak kemudaratan yang boleh memudaratkan diri kita, keluarga kita dan sebagainya. Ketika itu helah itu tak dinamakan helah yang terkeji ataupun helah yang dikira sebagai dosa, tapi helah kat situ adalah helah yang untuk menyampaikan kepada perkara yang baik. Sama macam keadaan macam tadi kita sebut contoh-contoh tadi, mendamaikan antara dua pihak yang bergaduh dan sebagainya, itu termasuk dalam helah yang diizinkan dan diberikan pahala. Kan? Wa naw'un yatadammanu isqatul wajibat wa tahlil muharramat wa qalbil madlum zaliman wal zalimu mazluman wal haqq batilan wal batila haqqan, fa hadha naw'u alladhi ittafaqa as-salaf ala dhammihi wa sahu bi ahlihi min aqtaril ardi. Adapun helah yang jenis yang kedua, jenis yang terkandung dalamnya pengguguran akan perkara kewajipan, isqatul wajibat. Maknanya kalau helah tu ada nak dia buat helah tu kerana nak menggugurkan kewajipan atau nak menghalalkan perkara yang haram, atau nak menukar kezaliman orang yang terzalimi itu, dia nak tukar kedudukan itu, maknanya dia nak tuduh orang yang dizalimi itu sebagai orang yang zalim,
Atau orang yang zalim itu dia nak tukar jadi orang yang terzalimi, dia nak tukar maknanya dia hilah lah, hilah yang tak baik, yang jahat, dia tipu orang kan. Ataupun dia nak gugurkan kewajipan, hilah. Ataupun dia nak menghalalkan perkara yang haram, macam tadi. Bismillah. Ataupun orang yang apa, dia kata ada banyak hilah kan, macam contoh orang dia nak cuci duit apa, cuci duit ni orang panggil perkara-perkara yang duit yang didapat daripada perkara yang haram, kemudian istilah dia nak cuci duit, dia bagi dekat popcorn ke, dia bagi dekat masjid ke, dia bagi dekat kemudian ditipu, dihelah untuk menggugurkan kewajipan. Contoh dia sepatutnya kena zakat ataupun teks dan sebagainya. Zakat lah, zakat dia nak lari. Contoh orang Islam dia buat helah macam tu. Contoh kan. Ataupun nak menghalalkan perkara yang haram kan, perkara yang haram, menghalalkan perkara yang haram. So maknanya contoh helah, dia bagi dia kata kat qadi ataupun mufti dan sebagainya, dia kata tolong cakap benda ni halal, perkara tu halal kan, tolong, kerana dia ada gini, dia bagi pun helah. Itu helah, itu helah untuk menghalalkan perkara yang haram. Atau nak supaya helah, supaya menukar orang yang zalim menjadi orang yang dizalimi, atau orang yang dizalimi menjadi orang yang zalim, dia tukar. Atau menukar kebenaran menjadi kebatilan, kebatilan menjadi, dia tukar terbalik kan. Itu helah yang kata Imam Ibn Qayyim, fahadha an-naw'u alladhi ittafaqa as-salaf 'ala dhammi. Dan ini adalah jenis helah yang sepakat ulama salaf mencelanya. Dan ulama salaf memberikan peringatan, wasahu bi ahli min aqtaril, maknanya memberikan amaran dan peringatan tentang orang yang macam ni, diberikan amaran dan peringatan dan dijauhkan diri daripada mereka ini, kerana mereka melakukan helah yang membawa kepada menggugurkan kewajipan, menghalalkan yang haram, apa lagi, juga menukar kebenaran kepada kebatilan, kebatilan kepada kebenaran, atau orang yang zalim ditukar menjadi orang yang dizalimi kan. Ini semua adalah helah yang dicela. Jadi itu maksud helah yang dicela. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah la yajuzu syai'un min al-hiyal fi ibtal haqqi muslim. Kata Imam Ahmad rahimahullah, tidak harus, tidak boleh sesuatu perkara daripada helah-helah itu pun dilakukan untuk membatalkan hak seorang muslim. Maknanya kalau helah itu digunakan untuk membatalkan hak muslim yang lain, itu tak boleh. Disebut tadi macam yang tadi, kalau ada bayaran yang berbentuk bayaran yang orang panggil duit kopi dan sebagainya itu, kalau ada bentuk membatalkan atau ataupun membatalkan hak muslim yang lain, maka dia jadi haram lah. Tapi kalau dia sekadar nak tolak kemudaratan, dia tak melibatkan hak muslim yang lain, hak orang lain, dia helah yang maknanya itu dalam konteks yang pertama tadi, helah yang untuk menolak kezaliman, itu lain. Tapi kalau ada hak orang lain, maka itu tak boleh. Qala al-Maimuni qultu li Abi Abdillah man halafa 'ala al-yamin thumma ihtala li ibtaliha fa hal tajuz hilah? Qala nahnu la nahillah illa bima yajuz. Qultu alaysa hilatuna fiha an nattabi' ma qalu wa idza wajadna lahum qawlan fi shay'in ittaba'na. Qala bala hakadha huwa. Qultu awalaysa hadha minna nahnu hilatan? Qala na'am. فبين الإمام أحمد أن من اتبع ما شرع له وجاء عن السلف معاني الأسماء التي علقت بها الأحكام ليس به محتال هي المذمومة وإن سمع حيلة فليس الكلام فيها. So di sini dikatakan oleh Al-Maimuni, kata aku bertanya kepada Abu Abdillah ni Imam Ahmad, barang siapa yang bersumpah alal yamin, ini dengan sumpah yamin, sumpah, kemudian dia berhilah untuk membatalkannya, adakah harus untuk dia menggunakan hilah tersebut? Kata Imam Ahmad, nahnu la nara al-hilah illa bima yajuz. Kami tak melihat hilah itu melainkan perkara yang diharuskan. Maknanya hilah itu sendiri ada yang boleh, ada yang tak boleh. Nampak? Qultu alaysa hilatuna fiha an natabi'a ma qalu wa idza wajadna lahum qawlan fi shay'in ittaba'na. Kataku, bukankah hilah kita dalam isu yang dia bincangkan di situ, pada sumpahnya itu, kita mengikut apa yang dikatakan mereka. Jika kita dapati apa yang mereka katakan, ataupun satu perkataan yang mereka katakan pada sesuatu perkara, maka kita ikuti perkataan tersebut.
Maka kata Imam Ahmad, bala hakadha huwa, dan bahkan itulah maksudnya. Qultu awalaysa hadha minna nahnu hilatan. Kemudian kata Al-Maimuni, dia kata, bukankah ini dalam kalangan kita ini juga termasuk hilah? Kata Imam Ahmad, ya, hilah. Maknanya orang yang bersumpah dengan sesuatu perkara, kemudian dia melakukan hilah untuk membatalkan sumpahnya itu dengan ucapan yang tertentu yang diucapkan, kemudian diubah sumpahnya itu dengan hilah, dengan apa yang dikatakan selepas itu. Bukankah itu juga hilah? Jadi Imam Ahmad kata, itu ya, itu hilah. Tapi Imam Ahmad kata, kita tak melihat hilah itu melainkan perkara yang apa yang harus. Maknanya selagi mana hilah itu tidak membawa kepada perkara yang haram atau menafikan hak orang lain, Muslim yang lain, atau membawa kepada kezaliman, maka dia harus. Itu maksudnya. Jadi Imam Ibn Qayyim kata, فبين إمام أحمد أن من اتبع ما شرع على وجاء عن السلف معاني الأسماء التي علقت بالأحكام ليس من محتال الحيل المذمومة وإن سمع حيلة فليس الكلام فيها. So Imam Ahmad menjelaskan kepada kita di sini apa yang mengikuti syariat dan datang daripada salaf, daripada makna-makna yang dikaitkan dengan hukum hakam, dan itu dinamakan hilah, tapi bukanlah hilah yang mazmumah. Ada maknanya tu yang Imam Ibn Qayyim bahagi tadi, ada hilah yang boleh, ada yang tak boleh. Yang tak boleh tadi yang membawa kepada menggugurkan kewajipan, menghalalkan yang haram, lagi apa lagi? Membawa kepada kezaliman, kepada hak orang lain. Tak boleh. Ni masalah banyaklah kat sini kalau kita tengok balik. Dibincangkan tentang hilah ini panjang. Kemudian tentang khidah. Ini panjang. Baik. Ini ada banyak apa perkara penting yang perlu kita sentuhlah kat sini. Perbahasan ni maknanya tentang hilah ni ada banyak, maknanya dia berkait dengan muamalah, dia berkait dengan hukum hakam yang banyak cabang-cabangnya. Jadi kita berhenti dulu di sini. Naktafi bihadzal qadar. InsyaAllah pada kelas akan datang kita akan tengok fasal yang berikutnya. Tentang hilah ni panjang juga, saya rasa kita tak sempat nak cover semua ni sebab terlalu panjang, perbahasan dia terlalu panjang. Tapi kita akan sentuhlah juga macam perkara-perkara yang hilah yang diharamkan ataupun hilah yang dimaksudkan hilah yang dicela oleh salaf ni. Contohnya yang menggugurkan kewajipan dan juga menghalalkan perkara yang haram. Contohnya perkara-perkara yang jelas haram dalam Quran dan Sunnah dihalalkan dengan hilah-hilah yang tercela. Di hilah ni ada antara perkara yang penting juga untuk kita sentuh. InsyaAllah kita akan bincang pada kelas akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.